forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Kamar Amir terhadap isu Wan Saiful didakwa 18 pertuduhan pengubahan wang haram bernilai 5.59 juta. Saya baca detail sedikit. Ahli Parlimen Tasik Gelugong Wan Saiful Wan Jan hari ini didakwa di Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur atas 18 pertuduhan pengubahan wang haram melibatkan 5.59 juta. Bagaimanapun ahli MKT berusia 48 tahun mengaku tidak bersalah. Okey, mari kita dengar respon daripada Datuk Kamar Amir. Dia akan tak komen macam biasa. Kena hari ini, saudara, bekas Ketua Penerangan Parti Pribumi Bersatu, Datuk Wan Saiful Wan Jan, telah pun didakwa lagi di Mahkamah Seksyen ini dengan atas 18 pertuduhan pengubahan wang haram berjumlah 5.59 juta ringgit. Walau bagaimanapun, Wan Saiful tidak mengaku bersalah dan minta dibicarakan. Kerana bagi semua 18 pertuduhan itu, pendakwaan dikemukakan mengikut Seksyen 4 dalam kurungan 1 dalam kurungan B Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 Akta 613. Saudara, saya ingatkan saudara, kita jangan menuduh, tunggu putusan mahkamah. No one is guilty, tidak ada seorang pun boleh dianggap bersalah melainkan ditentukan oleh mahkamah. Walaupun memanglah kalau sabit kesalahan, hukumannya 15 tahun penjara ataupun aduhai 5 kali ganda jumlah atau hasil aktiviti. Kalau 5 juta saudara kali 5 25 juta. Aduhai. Kerana sebelum ini saudara, ahli Parlimen Tasik Gelugong itu dihadapkan ke mahkamah pada 21 Februari lalu. Dia tetap tidak mengaku kerana tuduhan itu adalah menerima rasuah hampir 7 juta ringgit berkaitan program Jana Ekonomi Pemekasaan Kontraktor Bumiputera Berwibawa ataupun Jana Wibawa. Jadi Wan Saiful turut didakwa meminta rasuah berkaitan projek Central Spine Road. Itu setik ke persimpangan Lebuh Raya Pantai Timur bernilai 232 juta daripada kerajaan Malaysia secara prakelayakan. Jadi bagi tuan pertama, Wan Saiful dakwa minta rasuah sekitar April 2022 di Royal Lake Club, Taman Tasik Perdana. Pertuduhan kedua, Wan Saiful dakwa menerima 6,962,694.54 sen melalui akaun CIMB Bank milik syarikatnya WSA Advisory Group Sdn Bhd daripada akaun Maybank Islamic Berhad milik Nepturis. Dan beliau dituduh juga menerima suap upah bagi membantu Nepturis mendapatkan surat setuju terima bagi projek sebut yang bernilai 232 juta. Aduhai. Bagi kedua-dua tuduhan itu, pendakwaan dikemukakan mengikut Seksyen 16 dalam kurungan A Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah. Saudara, bagaimanapun, pada 29 Mei dulu, Wan Saiful telah memfailkan permohonan untuk membatalkan dua pertuduhan dengan alasan pertuduhan dikemukakan ke atasnya adalah cacat, tetapi telah ditolak oleh mahkamah. Saudara, tapi bagaimanapun, waktu dia mengadakan sidang medianya di luar mahkamah, selepas perbicaraan ditangguhkan, beliau menyifatkan bahawa pertuduhan yang baru membabitkan kesalahannya itu katanya sebagai usaha yang mengalih perhatian rakyat daripada pelbagai kegagalan kerajaan. Saya harap beginilah saudara. Soalnya apa yang dilakukan oleh SPR, biarlah SPRM menghadapilah mahkamah. Jangan kait dengan politik. Ini keadaannya. Kadang-kadang kita ni bila terkait sikit, mula kata politik dan sebagainya. Saya bersipati dengan beliau, tapi dalam waktu yang sama kita tunggulah putusan mahkamah. Tak payahlah tuduh kata kerajaan ini mau mengalihkan perhatian. Tak ada apa-apa pun saudara. Seorang lagi saudara, iaitu Adam Radlan, Timbalan Ketua Parti Pribumi Bersatu bahagian Segambut. Adam Radlan Muhammad hari ini dia mengaku tidak bersalah di Mahkamah Seksyen atas tuduhan menggunakan wang daripada aktiviti haram berjumlah 500,000. Jadi Adam Radlan membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Rozina Ayub. Ya, saudara, itu keadaannya 151. Itu dalam dua, satu seorang ketua penerangan, bekas ketua penerangan Parti Bersatu dan
Timbalan Ketua Bahagian Bersatu Segambut, tak silap saya. Dan dia cuma hari ni banyak lagi perkaranya, tapi hari ni saya nak menyantuni bagaimana ahli Parlimen Wangsa Maju, iaitu Zahir Hassan. Bila dia membahaskan dalam perbahasan hari ni, dia tidak mampu menahan rasa sebabnya. Inilah seorang pemimpin yang menghayati masalah rakyat. Apabila dia menekankan bahawa sejumlah 2,400 pembeli rumah di projek rumah wilayah persekutuan, itu residensi hektar Gombak, yang kini menjadi projek sakit. Seorang ahli parlimen, dia bangun, memberitahu Dewan supaya tindakan perlu diambil kerana terdapat 2,400 pembeli kediaman projek rumah wilayah persekutuan kini menjadi projek sakit. Dalam perbahasan itu, saudara Zahir Hassan, Yang Berhormat Zahir Hassan, dia sedih. Dia mengenangkan kesukaran hidup yang dihadapi oleh pembeli rumah yang terbabit, yang gagal rumah itu disiapkan pada waktu yang dijanjikan pada Mei tahun lalu, saudara. Perumahan residensi hektar merupakan projek rumah WIP di bawah wilayah persekutuan. Projek itu kini dikategorikan sebagai projek sakit. Ini keadaannya, jadi dia sebagai ahli wakil rakyat, kawasan itu membangkitkan. Saya bersetuju. Itulah sepatutnya yang dilakukan oleh seorang ahli parlimen mewakili rakyat ni di kawasan Wangsa Maju. Sebab menurutnya dalam Dewan Perbahasan tadi katanya terdapat 2,400 unit. Dan kelewatan projek ini mengakibatkan kesan daripada kelewatan projek tersebut, maka para pembeli menghadapi pelbagai tekanan yang berterusan. Ada antaranya terpaksa membawa sewa rumah. Ialah, bayar sewa rumah, lepas tu bayar yang rumah tak siap lagi. Sebab mereka buat pinjaman pada bank. Terpaksa bayar sewa rumah dan pada sama bayar pada pihak bank. Kemudian kelewatan projek perumahan itu diselesaikan juga membawa kepada pelbagai masalah kepada pembeli, termasuklah berlaku perceraian di kalangan pembeli. Ada juga saudara katanya yang tak sempat masuk ke rumah kerana meninggal dunia. Itu dia kata jawapan Yang Berhormat Timbalan Menteri pada soalan lisan saya semalam, katanya Selasa, telah memberikan cahaya kepada nasib projek itu. Jadi sebab itu beliau menuntut, berikanlah keadilan sewajarnya kepada pembeli dan yang terjejas teruk atas kelewatan projek. Moga-moga dengan bantuan dan sokongan pihak kerajaan, kita dapat memulihkan dan memberikan kelegaan kepada semua yang terlibat. Itulah gunanya Dewan Rakyat, saya. Sebagai wakil rakyat, dia berjuang untuk rakyat dia. Bagi tahu yang tak betul. Bagi tahu pada menteri, sila ambil tindakan. Sebab bila dia mendengar, bila menghantar soalan, bukan benda-benda yang remeh-temeh. Itu keadaan saya. Sebab projek itu besar, 2,400 orang yang terlibat. Saya juga rasa menyerap saya. Getinya seolah-olah pembeli ditipu. Projek tersebut yang nilainya ratusan juta, yang untung pemaju, yang menderita rakyat. Kita tak boleh membiarkan benda begitu. Kita mengharapkan setelah persoalan tersebut dibangkitkan di parlimen, maka tindakan perlu diambil. Kalau perlu, senarai hitamkan pemaju tersebut. Kalau perlu, tindakan undang-undang juga diambil. Kerana ini mereka juga boleh dianggap sebagai menipu pembeli. Saya tidak dapat menerima kemaafan. Saya juga tidak mampu untuk bersimpati dengan pemaju atas alasan apa pun. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Saudara Zahir Hassan, ahli Parlimen Wangsa Maju yang teka dengan kehidupan rakyatnya. Dan saya mengharapkan agar inilah ciri-ciri wakil rakyat yang kita perlukan. Yang melihat kepincangan rakyat, kepincangan masa perlu diketengahkan, perlu diperjuangkan. Beruntunglah anda mendapat seorang wakil rakyat, Saudara Zahir Hassan, di kawasan Wangsa Maju. Saya tak kisah daripada parti mana pun. Kalau dia baik, baiklah dia. Kalau tak baik, tak baiklah kita. Ya, saudara, besok kita tunggu lagi apa pula berlaku dalam parlimen. Untuk besok hari terakhir, hari Khamis. Aduhai, mudah-mudahan tak adalah berbalah lagi. Okey, tuan-tuan, saya baca detail lagi kat mesyuarat ini. Bagaimanapun ahli MKT Bersatu itu bersifat tidak mengaku tidak bersalah. Tidak bersalah dan mohon dibicarakan. Bagi pertuduhan berkenaan, katanya segera semua pertuduhan dikemukakan di depan Hakim Suzana Husin. Semua lawan tunai itu dikemukakan mengikut Seksyen 41B Akta Pencegahan Penggunaan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan hasil daripada aktiviti haram. Kerana saya bilang dia boleh dipenjara sehingga 15 tahun dan didenda tidak kurang 5 kali kerana jumlah atau hasil aktiviti haram 5 juta atau mana lebih tinggi.
pada 21 Februari lalu, Wan Saiful meminta dibicarakan atas dua pertuduhan termasuk menerima rasuah 6.9 juta berbentuk proyek jana wibawa. Pertuduhan pertama kerana meminta rasuah dalam jumlah yang tidak ditentukan dan kedua kerana menerima rasuah 6.96 juta antara 8 Julai hingga 30 September tahun lalu. Okey tuan-tuan, nampaknya geng-geng PN ni dah jadi kebanyakan dah jadi kelas mahkamah yang kali kedua ketiga pun untuk Wan Saiful ni. Okey, mari terus menjawab kajian Puan dan Ibrahim. Assalamualaikum.